25 lok bukan hiasan, tanda rasul jadi ikutan, ukiran awan sehari bulan, pusaka bangsa menjadi warisan. Mungkin itulah gambaran untuk simbol kuasa UTM, keris ganja seirah Semalela yang mula diperkenalkan pada Majlis Convocation UTM yang pertama pada 1977. Walaupun UTM bercecah 50 tahun, perakan simbol kuasa ini masih lagi dikekalkan pada Majlis Convocation ke-65 hari ini. I'm Fatana Lame, graduate from UTM. I'm from Afghanistan. Since I came here, definitely at the beginning, I faced lots of the obstacles during my studies because the system was totally different for me, how to follow my studies here. Different environment, different people, system of studies in UTM. But luckily, I finally made it. By the cooperation of all UTM staff, UTM citizens, my respectful lecturers all around, they helped me how to make it that I'm today. So my message for all the graduates, all the others who want to come to the UTM is, this is the good opportunity for me. I really learn a lot here, not only about my studies, that I learn about my studies, my field, I learn a lot about that, but beside of that, I learn from different aspects or from different things from people here. I could find international, this is the community, you can find international around. So by giving your experience, by sharing your experience and gaining others' experience is the best opportunity you can make it here in UTM. So also I spend my lots of time, like it was my routine to come here to the UTM library, and the data they have, the resource they have, this facility they provide for us, really it is valuable for myself. How I took advantage of that, how it helped me actually to conduct my studies. So I appreciate everyone, my dear classmates, my fellow, my lecturers, all the UTM staff, library staff, for being around me, encouraging me, and that is how I am today. Thank you UTM. Sebenarnya saya pelajar buat engineering in telecommunication dan telah menyambung pelajaran di UTM sebab saya pilih course ni, and then saya pilih UTM ni sebab UTM ada offer course ni engineering business management. So saya dapati course ni relevan dalam industri yang saya kerja sekarang ni, and then course dia juga sangat komprehensif dan dia ada weekend classes, so memudahkan saya untuk belajar dan attend classes lah. And then lecturer pun sangat baik, kaedah mereka mengajar pun sangat baik. Sebab tu saya pilih UTM dan course ni. Actually inspirasi saya datang daripada ibu bapa saya sebab dia dua-dua orang juga penerima master, dia orang ada master, and then juga daripada sendirilah motivasi sendiri sebab saya nak explore further, nak study further untuk menambahkan ilmu, and then tanpa dorongan isteri juga saya tidak akan sampai ke sini lah. UTM ni course dia banyak, and then pelajar kena pilih ikuti dia orang punya interest lah, kena ada interest, and then dekat UTM semua and then semua kaedah pengajaran, and then classes semua dia macam flexible, and then dorongan daripada lecturer pun sangat penting. And so UTM dia punya apps digital lah, apa semua ni dia memang top lah. Okay, so memudahkan actually pembelajaran, and also peluang pekerjaan pada graduan UTM ni sangat cerah, masa depan yang sangat cerah. So pilihlah UTM sebagai universiti anda. Terima kasih kepada ibu saya dan juga bapa saya, and then terima kasih kepada isteri saya juga atas bimbingan dan dorongan, dan juga menyiapkan segala tas-tas yang saya tak dapat buat. Thank you. Terima kasih. And then tak terlupa semua pensyarah saya dan juga faculty engineering business management terbaik. Thank you. Saya sebenarnya dari diploma lagi saya berkecimpung dalam bidang sukan air, mendayung, sukan rowing. Jadinya UTM ni daripada saya 2009
sampailah saya bekerja sekarang, menjadi faktor utama saya komit lah dengan sukan rowing dekat Malaysia ni. In fact, saya tahun lepas saya baru saja bertugas di Paralimpik Tokyo 2020. Jadi saya sangat rasa macam mana cakap, rasa bersyukur disebabkan UTM saya jumpa sukan rowing, dan sebab rowing saya dapat ke peringkat antarabangsa. Kalau diikutkan pada zaman saya belajar sampai ke ijazah sarjana muda, menjadi atlet mahasiswa ni sangat-sangat mencabar. Nak lagi kita di UTM, standard kita sangat tinggi. Jadinya apa yang saya boleh cakap, di samping latihan fizikal yang sangat-sangat demanding, kita terpaksa gunakan masa yang sangat-sangat efisien lah untuk kita split belajar dan juga bersukan. Pertama sekali saya nak ucapkan terima kasih lah kepada kedua-dua saya sebab sudi sokong saya waktu saya belajar dan juga waktu saya bersukan lah. Sebabnya kehidupan atlet mahasiswa ni sangat-sangat mencabar lah, dan dia orang pula sokong daripada saya ramping sampai saya kembang. Saya ada pesanan lah khas untuk especially student yang berkecimpung dalam bidang sukan lah. Kan, asas kecemerlangan tak semestinya akademik semata-mata. Jadi saya harap siapa yang pursue sukan, baik untuk high performance ataupun level universiti sekalipun, buat sedaya mungkin sebab anda bawa nama universiti, dan selamat inilah menimba ilmu di sini. Mula-mula sebab program ini diberi kepada doktor-doktor di kawasan Perlis lah, di Hospital Perlis. Saya bekerja di Hospital Perlis, Tuanku Fauziah lah. So program ni diberi peluang kepada doktor-doktor untuk further studies lah. Dan saya rasa dalam program ni saya kena banyak belajar dalam hal management, dan memang bersesuaian lah dengan jurusan yang saya nak ambil tu. Sebab tu saya mengambil keputusan untuk ambil jurusan healthcare management, dan semoga apa yang saya belajar ni dapat memperkembangkan lagi peluang saya untuk ke arah jurusan MBA ni lah. Mula-mula sebab kelas saya hanya berlaku di hujung minggu saja, dan para tenaga pengajar sedia datang ke hospital saya untuk mengajar. Tetapi di saat COVID-19 berlaku, memang susah untuk kami adakan kelas secara fizikal, dan kami terpaksa buat kelas secara online. Dan dengan bidang saya dalam anestesia, dalam pembiusan dan ICU, memang sangat-sangat mencabar sebab saya dealing dengan pesakit-pesakit COVID sendiri, dan untuk mengadakan kelas juga dan menghadiri kelas juga adalah satu cabaran untuk menyelesaikan assignments dan juga thesis jugalah. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak UTM, tenaga pengajar daripada Azman Hashim Business School, dan juga kedua ibu bapa saya lah, kerana saya telah berjaya sampai ke tahap ijazah sarjana yang kedua. Inspirasi saya, sebenarnya saya nak menjadi seorang OHD, Occupational Health Doctor yang terkemuka je. Sebenarnya sekarang ni saya own my own klinik, UNI Klinik Seremban. Jadi saya nak menjadikan klinik saya ni sangat terkenal dengan occupational. Jadi kita boleh pergi masuk ke kilang-kilang, kita akan buat occupational health kan. Kita akan screen, yang buat swab-swab ni semua memang klinik saya lah. Okey, Kak Ngah. Okey, untuk saya baru bergraduate MBA Healthcare. Okey, dan sekarang saya bekerja di Hospital Port Dickson sebagai pegawai perubatan. Di mana bila kita mempunyai MBA Healthcare ni, kerana ini adalah bidang baru, bila bidang baru, tak kebanyakan doktor untuk masuk bahagian management dan administration agak kurang. So bila ada ni, tiket untuk kita mudah untuk pergi ke bahagian administration lah. Semoga dengan MBA Healthcare ni kerjaya laluan pathway itu lagi mudah untuk ke peringkat seterusnya.
Waktu tu memang kita tiba UTM buka registration. So kita rasa macam masih lagi tercari-cari universiti mana. So dan memang UTM dari pun- UTM pun ada yang kita nak. Fakulti tu yang kita nak Ayah lah. dulu pun belajar kat sini UTM, ibu pun belajar kat UTM juga. So kita sambung. Saya nak ucapkan terima kasih kepada suami saya, Muhammad Fadli Anwar, mak ayah saya, mak ayah mertua, family mertua, anak-anak. Tanpa mereka, tanpa sokongan mereka, saya tak akan capai kejayaan sehingga ke hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Okay, saya sama juga kepada suami Muhammad Zepri dan juga anak saya 4 orang. Ibu ayah, ibu bapa dan semua family, adik-beradik, kawan-kawan, dan rakan sekerja yang kalau tanpa mereka saya rasa tanpa sokongan daripada luaran dalaman memang kita tak boleh nak capai apa yang kita ada sekarang. Alhamdulillah lah, pertama kali sangat-sangat bersyukur setelah menunggu hampir 2 tahun untuk berkonvo. Kita ada COVID dan sebagainya, pandemik kan. Jadi bila dah dapat surat konvo tu, kita macam bangga, teruja, sedih pun ada. Pandangan saya untuk proses kali ni, Alhamdulillah semua berjalan lancar, tak ada macam bersesak dan sebagainya lah. Jadi disebabkan COVID pun kita kena buat SOP supaya dapat menjaga satu sama lain. Bagi saya, Alhamdulillah proses dia berjalan lancar dan terbaik lah. Salam sejahtera, nama saya Jaslyn, saya alumni UTM. Dulu saya student FPPSM dan sekarang saya dah kerja. Dan dulu saya join orkestra masa tahun 2008 sampai sekarang saya masih join orkestra. Nah, dulu bujang, sekarang dah kahwin, masih join lagi. Masa saya study dekat UTM, kawan saya dia dah masuk orkestra. Lepas tu dia tahu saya boleh main piano, so dia invite saya masuk orkestra. So dari tahun 2008 saya main sampai sekarang. Cabaran yang saya menghadapi semasa saya student kat UTM, sebab biasa kita kalau nak perform kita kena practice. So study berat juga, lepas tu kena datang practice. Itu cabaran yang pertama. Selepas tu masa kita perform, kita kena bawa instrumen sendiri ke bawah dan ikut angkutan pengangkutan tu pergi tempat yang perform tu. Balik kita kena juga angkat barang naik atas untuk susun balik semua. Itu cabaran kedua. Dan sekarang saya dah kerja kat luar, nak join, kena sacrifice masa saya lah, datang practice, lepas tu datang perform. Tapi sebab minat, so saya join lagi lah. Lagu-lagu yang kita main masa convocation tu, kita ada select lah, macam lagu, ada yang lagu latest, ada yang lagu macam lama sikit. Sebab kita punya audience ada yang muda, yang ada yang macam ibu bapa. So kita ada selection lagu Melayu, lagu English, macam tu. Pesanan kepada rakan-rakan orkestra dan juga gamelan, saya rasa macam bangga sangatlah sebab setiap konvo tu kita boleh join sama-sama dan memperjayakan majlis convocation ni. Dan pesanan kepada semua, ada beberapa hari lagi, so kita kena usaha lagi lah supaya boleh menjayakan convocation ini. Nama saya Muhammad Lutfi Arash bin Azman. Saya merupakan student tahun 4 Fakulti Sains dan saya sebenarnya telah terlibat dengan gamelan dah lama, sejak daripada zaman sekolah lagi lah. So, zaman sekolah tu saya terlibat secara tiba-tiba, minat sebab ada senior main. Jadi saya sambung lah. Masa kat UTM pun saya teruskan main gamelan. Saya masuk kelab gamelan masa dia war-warkan dulu. And sampai sekarang lah saya main gamelan ni. Macam mana saya boleh dilantik menjadi ketua ialah sebab saya dah lama main. Kemudian yang kedua, saya boleh main hampir semua alat lah, termasuk gendang, gong semua. Jadi maybe sebab itulah ketua sebelum ni lantik saya jadi ketua gamelan. Dalam muzik gamelan, terutamanya gamelan Melayu lah, kita ada berbagai-bagai alat yang dimainkan secara bersama-sama untuk jadi satu orkestra lah. Jadi macam alat melodinya ialah bonang, kita ada saron penerus, saron pekin, saron demong, gong, kenong, gendang dan juga gambang lah. Jadi masing-masing dimainkan oleh pemain masing-masing untuk menjadi satu lagu yang lebih harmoni lah. Jadi untuk perarakan masuk, kita ada muzik khas yang dicipta oleh jurulatih sebelum ni. Jadi muzik tu khas dimainkan untuk mengiringi VIP masuk lah. Terutamanya Tuanku Permaisuri dan juga
VIP lain lah. Jadi lagu-lagu tu dia ada queue dia sendiri. Jadi kalau pemaisuri tu dah turun tangga bahagian depan, kita akan start masuk bahagian seterusnya. Kalau pemain contoh VIP tu dah sampai tangga yang nak naik ke atas, dia akan masuk ke bahagian seterusnya lah. Yang pertama, kalau macam perarakan tetamu kehormat masuk, kita main perarakan lah. Nama lagu tu perarakan saja. Kemudian kalau untuk mengiringi VIP yang penting, contoh macam Tuan Pemaisuri, Cik Puan Halidah, kita akan main lagu, nama tajuk lagu tu tema UTM. Memang nama tajuk lagu tu tema UTM. Cabaran untuk muzik gamelan ni sebenarnya banyak. Jadi antaranya ialah macam satu, masa untuk berlatih. So masa macam sebelum ni PKP memang tak banyak masa lah untuk berlatih. Untuk konvoi yang sebelum ni memang kami memang ada 3 hari untuk berlatih. Jadi untuk kali ni memang kami sempat berlatih selama seminggu untuk latihan intensif dan juga latihan mingguan lah untuk yang sebelum ni. Kemudian cabaran yang kedua ialah mencari pelapis lah. Sebab kita biasa tahu benda-benda lama, tradisi ni bukan semua orang minat, jadi kita tak boleh nak paksa. So pelapis tu memang kita sentiasa mencari untuk memastikan ada pemain lah untuk tahun-tahun yang seterusnya. Pesanan untuk mereka yang di luar sana ataupun rakan-rakan yang bermain gamelan ataupun mahupun alumni yang bermain gamelan, teruskanlah bermain gamelan. Bagi siapa yang berminat, masuk terutama ni tim gamelan UTM ni, kita akan provide pembelajaran daripada basic, daripada yang tak boleh baca skor, boleh baca skor. Kemudian yang seterusnya yang tadi saya sebut sekali lagi, bagi siapa yang dah main gamelan tu, teruskanlah bermain gamelan sebab ini tradisi kita. Siapa lagi nak main kalau bukan kita sendiri.